Bak yang genap. Pasti ada kebukaan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa khudna fahman nabiyyin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. An-nasbiqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil kitabil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shallallahul 'azim. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini. Seterusnya untuk kita menghabiskan saki-baki kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang bersifat sementara. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dengan berbagai nikmat dan pemberian, yang mana kalau kita nak hitung satu persatu nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sudah pasti kita tidak dapat menghitungnya, menandakan begitu banyaknya nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Moga-moga dengan segala nikmat tersebut kita gunakan selaras mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana matlamatnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dan insyaallah pada malam ini kita sampai kepada bab yang ke-6, iaitu pada menyatakan kasih akan kemegahan. Itu salah satu daripada sifat mazmumah atau sifat-sifat yang tercela ialah kasih kepada kemegahan. Disebut dalam bahasa Arabnya sebagai hubbul jah, inginkan kemegahan. Ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu memilih akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Jadi dia bagi faham dulu pada kita daripada sudut apa yang dimaksudkan dengan kemegahan itu. Iaitu memilih akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Maka dia akan menuruti perkara tersebut supaya dapat memperolehi yang disebut dia sebagai kemegahan tadi. Seperti kaya itu memilih akan harta benda yang banyak. Seperti kaya, dia menurutinya kerana dengan banyaknya harta. Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang sebab bagi kebinasaan. Jadi dibagi faham kita di sini mana puncanya kebinasaan tersebut. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Bermula dari akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi dan tiada akan kebinasaan. Menghimpunkan Allah Subhanahu wa taala pada ini ayat akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan, dan menerangkan ia akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu dan masuk dalam ketinggian itu kemegahan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara jelas bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menjadikan akhirat itu
Kepada siapa? Iaitu kepada mereka yang tidak menginginkan ketinggian, uluan ataupun sebarang bentuk kelebihan suatu mereka hidup di atas bumi dahulu. Kerana dunia ni bukan untuk tempat kita mencari perkara tersebut. Akan tetapi ada satu lagi tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, yang mana apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan tersebut, maka kelebihan itu tidak akan berakhir. Iaitu apa? Itu darul baqa, yang dikenali sebagai darul akhirah. Maka sudah pastilah orang yang beriman mereka menginginkan ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Hud ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasannya, nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu di dalam dunia, dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu di dalamnya. Bermula yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka, dan batal oleh barang yang memperbuat mereka itu, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Dan batal barang yang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan, kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia, dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasannya. Maka dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut menyatakan barang siapa yang hidup di atas dunia ini, dia menginginkan semua seperti wazinatah, perhiasan dari sudut harta benda, kelebihan-kelebihan itu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kami akan berikan semua perkara tersebut dan kami tidak akan kurang. Tapi apa masalahnya? Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi apabila kembalinya di hari akhirat kelak, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami hapuskan semua amal-amal mereka, dan maka tidak ada tempat yang mereka akan kembali, melainkan mereka akan kembali di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dengan apa yang mereka inginkan itu menyebabkan mereka lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata, semacam dengan harta tiada dicela semata-mata. Walaupun kalau kita tengok tajuk di sini, kasih akan kemegahan, akan tetapi sifat ataupun kemegahan itu bukanlah dicela dia dengan secara mutlak. Akan tetapi ada pada perkara-perkara tertentu sifat kemegahan ini perlu. Sebagaimana macam harta ni tak dicela. Kalau diduduk pada tuan yang baik, maka harta itu akan jadi baik. Maka begitulah juga dengan kemegahan. Kemegahan ni duduk pada orang yang tak kena, rosak, binasa. Tapi ada kalanya kemegahan ini apabila ada pada orang-orang yang tertentu, maka kemegahan itu boleh membawa dan mendekatkan dia orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Ada kemegahan-kemegahan yang dipuji oleh syarak dan berhajat kepadanya oleh manusia. Seperti berhajat dia kepada sedikit daripada harta, maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak ia dengan akan yang zalim. Contoh dia bagi faham di sini macam mana? Contoh sifat kemegahan yang ada kepada seseorang. Sifat kemegahan itu ada pada seseorang. Contoh kita kata, contoh ada kepada para alim ulama. Dia bukan dak kemegahan tersebut, tapi oleh kerana orang pandang dia mulia, pandang dia hebat kerana keilmuan dia. Daripada sudut ilmu dia banyak,
daripada sudut tawadhu'nya dia, pandai ni dalam urusan agama, maka pada sisinya itu ada kemegahan. Maka dia sebut di sini, contoh dia bagi tadi tentang apa dia? Iaitu tentang daripada sudut seperti kemegahan seseorang di sisi raja. Contoh kalau kita kata, aduh, di sisi raja ni dia macam-macam orang je ni ada. Betul? Penasihat raja. Kalau kita tengok dulu dalam sejarah, kalau kita tengok dalam sejarah kita sendiri pun tak payah lain dah. Dulu raja-raja ni penasihat dia siapa? Para alim ulama. Kalau kita tengok sejarah lebih luar daripada pun, itulah realitinya. Raja ni dalam dia nak membuat sesuatu benda, maka dia akan rujuk kepada para alim ulama. Walaupun daripada sudut para alim ulama ni bukan ada apa pun. Betul? Kalau nak cerita pangkat, raja tu lebih tinggi daripada alim ulama pada pandangan zahir. Tapi oleh kerana berhajatnya raja ni daripada sudut pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para alim ulama, maka ketika itu ada kemegahan di sisi para alim ulama tersebut. Maka dengan kemegahan itu, ada kalanya raja ataupun pemerintah ini akan merasa malu. Kalau raja kata tak payah buatlah, raja pun dia malu-alah nak buat, tapi malu-alah tak jadi nak buat. Pasal apa? Malu kat raja, malu kat ulama, malu kat mufti kata jangan buat, takkan nak buat. Jadi kemegahan ni antara salah satu daripada contoh kemegahan yang dipuji. Tambahkan pula, andai kata dengan kemegahan tersebut mampu untuk menolak kezaliman. Daripada sudut tu, menolak dia akan sesuatu kezaliman yang akan dilakukan. Maka kemegahan di sisi ketika itu adalah merupakan kemegahan yang dipuji. Dan yang dapat dia dengan dia memberi nasihat akan raja itu. Jadi maknanya dengan nasihat tadi, maka menyebabkan pemerintah ataupun raja takkan mampu untuk melakukan sesuatu perkara yang bersifat zalim. Jadi apa benda yang menyebabkan raja tadi ataupun pemerintah tadi itu tak nak melakukan sesuatu yang zalim? Kerana adanya kemegahan. Nak kata reta, mana ada reta apa para ahli ulama, betul? Tapi ada satu izzah, ada satu kemuliaan. Yang mana kemuliaan ni dia tak ada rega nak beli. Jadi malu-alah, bahasa mudah kita kata jadi malu-alah. Kalau ikut hati tu tak ingin, tapi malu tu apa? Malu dengan dia akan jadi malu tu, maka dengan disebabkan kemegahan yang ada kepada seseorang itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Samalah. Daripada sudut satu perkara, apa benda yang kita nak ubati oleh kerana nama dia penyakit, nak buang dalam diri kita, maka dia mesti ada cara nak buang. Maka di antara cara yang sebagaimana yang telah kita baca pada penyakit-penyakit yang lalu, nak tahu benda ni macam mana nak buang, pertama kena dengan ilmu, yang kedua dengan amal, dengan pekerjaan. Teori dan praktikal, dua benda yang sama. Dua-dua ni benda yang mesti kita guna pakai dalam kita nak hadap diri kita pada Allah Ta'ala. Kita tak pelik buat benda ni kalau kerja dunia. Kalau kerja dunia, kita buat teori dia, jaya tak? Tak jaya. Orang kata kalau nak kurun, lari 10,000 langkah sehari, jalan langkah. Lagi baca, jangan makan benda minyak apa semua. Baca je tapi tak buat. Jadi tak jadi. Dah baca, kamu kena amal. Buatlah. Jalanlah 10,000. Janganlah makan benda minyak contoh. Jangan ni buat. Jadi teori dan praktikal dekat dunia ni semua orang buat. Tapi kadang-kadang bila kita nak hadap diri pada Allah Ta'ala, kadang-kadang kita hanya baca teori, praktikal tak nak buat. Jadi selama mana praktikal tak buat, maka selama tu kita tak akan berjaya. Dan kadang-kadang kita mengharapkan perjalanan itu mudah. Mana mungkin. Kerja dunia pun susah. Kerja dunia tak senang nak kerja dunia ni. Tanya orang kerja apa pun, nama kerja ni semua susah belaka. Cuma tahap tu berbeza. Kalau dari sisi susah, semua jenis susah. Tapi kita sanggup harung dia. Begitulah juga dalam kita menghadap diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sudut bagaimana untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita nak jadi hamba yang baik. Maka kita tahu kenapa kita nak jadi hamba yang baik. Sebab ada kesedaran dalam diri kita. Kita tahu hidup ni sementara. Tahu. Tapi dalam nak menjadikan diri kita baik ni, macam mana cara dia? Praktikal dia macam mana? Boleh ke rumah dia boleh jadi baik? Tak boleh. Maka kena keluar daripada rumah. Kenapa? Kena cari ilmu. Sebab ilmu tu sebagai kayu ukur yang mesti ada dalam diri kita, yang akan tunjuk kepada kita macam mana nak hal jalan ni. Maka keluar kita daripada rumah, cari mana-mana majlis ilmu yang ada. Pasal apa? Nak cari sebab untuk membolehkan kita melangkah dengan bimbingan ilmu tadi. Nak jalan, kena ada ilmu. Dengar teori kita gini, ada teori gini. Nak kita ni iman sentiasa nak kena tingkatkan. Macam mana nak tingkatkan iman ni? Kena banyak melakukan kebaikan. Macam mana nak dapat kekuatan untuk buat banyak kebaikan? Buat satu. Maka sudah pastilah dalam kita nak melakukan sesuatu perkara itu, dia tetap akan ada cabaran dia. Itu sebab kalau kita kata bahasa mudah, tengok satu benda yang paling simple dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita ada macam-macam hobi. Ada orang macam-macam hobi dia. Betul? Kadang-kadang kalau kita tengok pun macam-macam pening kepala. Dia memanglah bukan masalah kita nak fikir masalah dia. Cuma sekali-sekala kelintas, terbaca, tengok orang macam-macam jenis. Minat orang ni macam-macam. Macam-macam Ada orang suka impun botol. Dia kata apa botol. Habis semua botol diimpun. Ada pula orang macam tu. Ada orang suka naik basikal, kayu basikal. Tuan-tuan ingat semua hobi-hobi itu kosong. Semua hobi-hobi itu memerlukan pengorbanan. Dia bukan percuma. Semua kena keluar duit. Korban. Kadang-kadang memang kawan naik basikal, bukan salah, naiklah. Cuma cerita dia bukan sikit punya kos basikal. Beli basikal. Tuan-tuan tengok, lahir-lahir dia dari atas muka bumi ni, memang dia suka kayu basikal. Dah? Nampak? Dia bina. Daripada mana datang minat tu? Daripada pembacaan. Daripada mana datang minat? Daripada kawan-kawan, orang sekeliling. Nampak? Ni semua yang peranan. Daripada asal dia langsung basikal tak minat. Entah kayu basikal pun tak pernah. Tapi cerita bila sampai gini, viral, sesuatu. Dia boleh create, dia boleh cipta satu minat yang selama ni dia tak minat. Kemudian basikal tu percuma lah. Dah, dia tak pasal impun duit nak beli basikal. Bukan, tak RM5 basikal. Kalau baca sampai yang paling tinggi, harga sebiji MyV. RM50,000 ni. Basikal pun ada harga tu. Tu dia kata. Kalau kita jenuh, memang pakai tak beli ya tuan. Memang pakai tak beli, bila masa nak beli sampai RM50,000? Dah basikal tu, dah beli, dia bukan boleh berjalan sendiri. Kena kayuh ni. Allahuakbar. Kena kayuh dia tuan. Bohong kalau kata tak lenguh. Dia orang, selama mana nama orang, lenguh tu tak lenguh. Tuan-tuan ingat dia berkayu sikit-sikit. Kayu. Kita tengok dia punya baca meter 100 km tentang kayu basikal. Kita naik kereta, jangan kata 100 km, pergi Ipoh pun sakit belakang. Naik kereta tu. Dia kayu basikal 100 km. Tuan-tuan ingat sehari punya kerja boleh capai tahap 100 km. Dengan susahnya, dengan lenguhnya. Tapi pasal apa boleh buat semua? Sebab dia cipta kesemuakan dalam sesuatu benda yang dia tak. Maka kita nak kaitkan hal ni tuan-tuan dengan apa tuan-tuan? Dengan jalan kita nak hadap diri pada Allah Ta'ala. Itu sebab kadang-kadang kita tak nak bersusah payah dalam nak hadap diri kita pada Allah Ta'ala. Kita tak nak berkorban pun, tapi kita menginginkan satu benda yang kekal selama-lamanya. Kita nak Tuhan sayang kita, kita nak Tuhan redha kita. Tapi kita berkira-kira dengan Tuhan untuk kita train diri kita supaya kita boleh banyak taat kepada perintah Allah Ta'ala. Contohlah kita ambil bahasa mudah. Susahlah nak bangun tengah malam, aku tidur, payah nak jaga. Memang dah memang kamu set payah. Memang payah. Kalau ada orang tu tadi, basikal tu tadi, dia kata aku tak mahu lah basikal, susah, sakit. Sampai sudah dia takkan naik basikal tu. Tapi cerita dia daripada susah dulu, dia tahu benda-benda apa, tapi oleh kerana minat, dia buang semua kesusahan, dia nak pergi juga. Walaupun lenguh.
Lemah tu kan. Macamlah orang pengai. Hari-hari dia pengai. Hari-hari dia dapat ikan. Dok, kadang-kadang seminggu pergi, seminggu seekor pun ada. Tapi dia pergi juga, dia tak putus asa. Pasal apa? Sebab minat. Dia akan teruskan benda tersebut. Maka begitulah juga kita dalam jalan menghadap diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi satu keserokan. Itu sebab orang bersikap, dia takkan cari dengan orang duduk kedai kopi. Betul? Betul, dia kaki bersikap, tapi kawan dia, kawan kaki kedai kopi ada? Tak ada. Pasal kalau dia kawan dengan orang kedai duduk kedai kopi, hilang bersikap dia. Sebab orang duduk kedai kopi, dia takkan bicara about bersikap. Dia akan cari grup yang sama bicara tentang bersikap. Cerita bersikap, prewil bersikap, ayah bersikap, kita semua bersikap. Sebab dia nak cari satu benda yang boleh sama-sama menolak dia untuk menjayakan minat dia. Macam itulah juga sebenarnya kita dalam nak menghadapkan diri kita pada Allah Ta'ala, kena cari orang yang sama-sama nak pergi Allah Ta'ala. Jangan kita nak pergi Allah Ta'ala, tapi kita cari orang yang memang tak ada pergi Allah Ta'ala. Lama-lama dengan kita banyak. Itu sebab kata Imam Ghazali, peranan suasana dan sahabat ni penting. Betul nak berkawan, kawan. Tapi ceritanya nak cari sahabat yang sama-sama nak ke jalan yang sama. Kalau kita je nak ke Allah Ta'ala, dia sembahyang pun hidup, lama-lama dengan kita tak sembahyang. Dia akan jadi. Sebab peranan kawan ni cukup kuat. Dia menjadi cermin. Dia menjadi cerminan kepada kawan dia. Maka kerana itulah, semua skop-skop ni, kalau kita sebut tadi dalam bab bersusunnya ubat bagi semua benda tadi itu dengan ilmu dan amal, teori dan praktikal. Itu sebab dalam bab kita nak hadap diri pada Allah Ta'ala, disuruh kita ni apa tuan-tuan? Membaca perkara-perkara yang merangsang kita ataupun yang memotivasikan kita untuk beribadah. Oleh kerana kita ni tak kuat, kita ni tak gagah, maka salah satu benda yang boleh menggagahkan kita ialah apabila kita membaca sesuatu perkara yang menyatakan tentang kelebihan dalam sesuatu amal. Ada satu kitab disebut Fadailul Amal, kelebihan beramal. Yang mana kalau kita baca kitab-kitab ni, dia akan datang satu semangat dalam jiwa. Benda yang sedikit tapi pahalanya banyak. Kan kita tak kerja tu. Kita kalau boleh kerja sikit gaji banyak. Tak ada orang yang tak ada, semua orang tak. Cuma tak ada ada ujian. Dia tak pilih. Aku nak kerja, tapi kerja sikit ya. Kerja sejam je sehari. Tapi gaji dia macam kerja sehari. Beratur orang. Maka dalam agama ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadikan kita. Maka dalam masa yang sama juga dia menawarkan juga kepada kita amalan-amalan yang begitu. Cuma gaji ni tidaklah nampak macam ke dunia. Kalau nampak tuan-tuan, penuh surau kita ni mungkin 4 kali ganda lagi sambung. Tak ada orang yang nak keluar daripada rumah Allah Ta'ala. Kalau dah nampak, maka kerana itulah kita ni disuruh untuk meyakini. Sebab perjalanan akhirah ni perjalanan jauh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Lau kana 'ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'u, walakin ba'udat 'alaihim asyqa." Kalaulah perjalanan agama ni perjalanan yang cepat, pendek, hari ni buat, hari ni dapat, nescaya akan ramai yang akan mengikuti kamu. Akan tetapi perjalanan akhirah ni jauh, tak nampak. Tuan-tuan datang hari ni, apa yang tuan-tuan dapat? Apa pun tak dapat. Habis minyak motor lagi dah. Habis naik motor, buang minyak motor. Yang bang lagi tu, Taman Sejahtera. Berapa kilometer, habis minyak petrol, isi pula. Cerita lah. Nak cerita zahir, rugi lah, nampak rugi. Tapi oleh kerana dalam agama ni ada namanya iman, meyakini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan simpan. Maka dengan keyakinan itulah kita melakukan amal tadi. Kita faham tidak ada sesuatu benda yang tersia-sia yang kita lakukan, melainkan semua itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan jalan tadi daripada rumah, berapa langkah yang tuan-tuan langkah, maka semua itu ada dalam tulisan para malaikat. Tuan-tuan yang berjalan kaki, setapak kaki tuan-tuan itu semua ada dalam catatan para malaikat. Bayangkan. Maka dengan benda itu tadi, dia akan menjadikan kita untuk bersungguh-sungguh. Maka itu sebab kata para ulama, dalam bab kelebihan beramal ni kita perlu, kerana dia akan memberikan sedikit bantuan kepada kita untuk berjalan, untuk kita betul
menghadapkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tu sebab kalau kita tengok banyak hadis-hadis yang dihimpun oleh para ulama berdasarkan kisah ataupun sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita amalan yang sedikit tetapi pahalanya berlipat kali ganda. Ada satu kitab ditulis ada 40 hadis yang berkisar tentang amalan yang sedikit tetapi pahalanya berganda. Amalan sikit pahalanya berganda. Macamlah kita baca hadis-hadis. Kita baca hadis-hadis yang kata Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi fi kulli yawmin mi'ata marrah. Bahkan siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, khattat khatayahu walau kana mislu zabadil bahr, dihapuskan dosa-dosa dia walaupun dosa-dosa dia itu sebanyak buih yang ada di lautan. Allahu Akbar. Kalau lah kita fikir, mudah nak, ni bukan kita mudah, ni bonus. Nak tahu mudah tak mudah, boleh tak nak ramai ke tak? Tu je cerita dia. Benda ni kalau betul, memang nampak mudah tapi cerita konsisten dan istiqamah dalam nak mengamalkan benda tersebut memerlukan disiplin. Nampak? Disiplin ni pada semua benda, bukan kerja dunia. Dunia pun memerlukan kepada disiplin tu. Tak ada orang kat dunia ni, dia tak disiplin tapi dia berjaya. Mana ada? Tak ada. Orang yang berjaya kat dunia ni, semua orang yang ada disiplin. Disiplin ni maknanya orang yang menepati semua perkara tadi. Dengan disiplin itulah yang membuatkan dia berjaya. Maka begitulah juga kita orang yang beriman, nak berjaya untuk alam akhirah memerlukan disiplin. Kita terpaksa mendisiplinkan diri kita. Macam tadi, nak buat zikir 100, boleh nak main-main. Main-main bila buat. Terpaksa disiplin masa. Aku nak rehat masa. Bila aku nak buat benda ni? Disiplin dan susah. Susah, senang, itu masalah dulu. Tapi yang penting, ini selesai. Disiplin diri. Nak buat solat duha, boleh main-main kalau nak buat. Tak terbuat kalau main-main. Tapi kalau kita set masa, disiplin. Aku tak kira. Kalau aku kerja, pukul 10 setengah, keluar rehat, pergi semayang dulu. Lepas tu aku makan. Disiplin lagi. Kita. Kau boleh buat. Tak disiplin tak boleh buat. Begitulah juga orang nak bangun tengah malam. Boleh kata tak apalah kalau bangun-bangun dia tak pakai hijab lah tu. Sudah lah. Pakai hijab. Tapi cerita dia merancang. Macam mana aku nak boleh bangun tengah malam? Rancang. Kemudian dia cari jalan. Macam mana nak bangun? Maka dengan benda tu bersusah payah tu, sehingga Allah Ta'ala akan berikan kemudahan kepada dia setelah dia membuktikan bahawa dia tak. Maka Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Nampak? Semua benda. Sebab kita kata sebenarnya dalam kita nak hadap diri kita kepada Allah Ta'ala ni, persentage kita untuk, bahasa mudahnya, untuk dibantu, bahkan untuk dipermudahkan oleh Allah Ta'ala itu sangat besar. Kita boleh katakan Allah Ta'ala akan bantu kita 100%. Sedangkan kerja dunia, belum tentu berjaya. Itu bermati-matian. Sebab cerita dia Allah Ta'ala ni maha rahmat. Setiap hamba yang nak balik pada dia, pasti dia akan buka lorong. Dan lorong yang Allah Ta'ala akan lorong pada kita, akal ni takkan boleh fikir. Kita kadang-kadang Allah tak bangun. Kadang-kadang baru niat. Kadang-kadang kita dah boleh nampak dah jalan Allah Ta'ala buka pada kita. Baru niat. Belum buat apa lagi. Hati baru ni dah aku nak gini. Ya. Macam aku ni rasa lama dah banyak no laranya. Bila lah nak dekat daripada Allah Ta'ala. Dalam hati pun kan. Allah Ta'ala bagi taufik hidayah. Ringankan kaki kita, sihatkan tubuh badan kita sampai kita rumah Allah Ta'ala. Itu salah satu contoh. Nampak? Itu sebab tuan-tuan, hak boleh datang masjid, datang surau ni, benda yang kita kena ingat, ni semua taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Bukan pasal kita handai, kita tak handai mana pun. Kita bukan hebat mana pun. Tapi cerita dia rahmat, taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Tu je, tak ada benda lain. Sampai hanya kita mampunya jejak kaki kita rumah Allah Ta'ala ni, pasal apa? Kekuatan taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Andai kata kalau bukanlah dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, hak sihat pun takkan mampu datang rumah Allah Ta'ala. Tak mampu. Tapi jika taufik dan hidayah Allah Ta'ala bagi pada kita, walau sakit sekalipun, nescaya akan mampu sampai. Bahkan mampu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu nak bagi faham powernya taufik hidayah. Sebab kita sentiasa minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah beriman ni, dah Islam ni, minta lagi hidayah kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. Tambah sekali dalam doa kunut, Allahumma hdina
fi man hadait, wahai Tuhan, berikanlah hidayah kepada kami sebagaimana Engkau telah berikan hidayah kepada orang-orang yang telah Engkau pilih. Anda nak tunjuk perlunya lagi hidayah kita di dalam Islam. Hidayah untuk kita boleh melakukan ketaatan. Allah Ta'ala mudahkan kita, cenderung hati kita dengar kebaikan. Dulu kalau dengar masuk ni keluar sini. Hari ni dengar kebaikan rasa lain. Mana bagi? Siapa yang bagi? Allah Ta'ala bagi. Itu semua benda yang kita mesti muhasabah. Bayangkan di saat kita bangun niat, kita belum buat apa-apa, Allah Ta'ala dah buka sikit kita. Maka bila dengan kesungguhan itulah nanti, akhirnya nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantu kita sikit. Lama benda yang selama ini sukar menjadi mudah. Benda yang susah jadi senang. Benda yang tak boleh buat, kita boleh buat. Maka semua ni dengan apa? Kurniaan daripada apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, adapun ilmu, maka mengetahui ia akan segala kebinasaan yang bersegera di dalam dunia, seperti dengki atasnya oleh manusia. Daripada sudut ilmu, apa dia nak tahu? Orang yang suka kemegahan ni, tentang ada perkara yang menanti dia ialah kebinasaan yang bersegera. Seperti apa? Dengki di atas manusia. Megah lama, didengki, dihasad oleh manusia. Dan menyakiti mereka itu akan dia. Orang tak suka. Orang cari jalan macam mana nak jatuh dia. Dan susah ia pada memelihara kemegahan daripada hilang. Bila kita duduk pada satu tempat, nak kekalkan kemegahan itu satu benda yang sukar daripada memperolehinya. Betul? Nak cari kemegahan senang, tetapi nak mengekalkan kemegahan itu susah. Itu satu benda, kita fikir macam mana nak bagi aku boleh juga, pening juga. Jenuh ke kerja tak, macam mana nak bagi. Kalau boleh biar ni, tak nak hilang. Sedangkan benda ni bila-bila masa boleh lenyap kan. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ia di dalam ketakutan. Setiap orang yang ada kemegahan ni, oleh kerana dia jadikan kemegahan ni target utama dalam hidup dia, maka sudah pasti dia risau. Sebab kalau hilang ni habis. Dia beza dengan orang yang beriman. Sebab kemegahan dia tak cari, dan dia tak pandang pun kemegahan. Maka apa dia heran? Tak heran, tak ada masalah. Dia bukan tak kemegahan, dan dia pun tak ada untuk dimegahkan. Tapi beza dengan orang yang mencari kemegahan. Bila dia cari, antara benda yang paling dia takuti ialah kemegahan yang dia cari tadi itu hilang. Disebut. Kemudian disebut tadi, sentiasa ia dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahan dengan berubah hati manusia. Dia takut hilang tu pasal apa? Takut orang beralih arah. Orang beralih arah daripada dia. Sebab hak yang jadi dia megah dia pasal apa? Sebab dia disokong. Sebab dia didukung oleh manusia. Maka bila manusia ni, sebab apa dia dukung orang tadi? Dengan perasaan dan hati dia. Dan hati manusia ni boleh berubah-ubah. Kejap dia suka, kejap tidak. Kejap dia suka, kejap dia nampak. Dia boleh berubah. Kejap dia sokong, kejap dia tak sokong. Macam-macam hal. Itu kata nama hati manusia. Dan Allah Ta'ala muqallibal qulub. Hati manusia itu berubah. Tapi Allah Ta'ala lah yang membolak-balikkan hati manusia. Muqallib dengan makna dia yang membolak-balikkan hati manusia. Itu sebab Nabi SAW mengajar kepada kita satu doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Dia minta Tuhan hati ni supaya jangan bolak-balik. Kalau dah hadap padamu ya Allah, kekalkan dia padamu. Janganlah engkau itu sebab qalbun disebut dengan perkataan qalb, hati itu dengan qalabah. Qalabah tu makna apa? Begini. Macam kita, kejap adil, kejap malam. Kejap taat, kejap maksiat. Jadi gitu. Kita tanda gitu nak minta Tuhan tetap hati ni ke arah ketaatan dan di atas agama. Itu sebab kita sebut Rabbana la tudzi' qulubana. Wahai Tuhan, jangan engkau condongkan hati kami setelah engkau berikan hidayah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan, jangan Kau condongkan hati kami setelah Kau berikan hidayah. Dan Tuhan bagi, wahai Tuhan, Engkau dah bagi dah hidayah pada aku, janganlah Engkau tarik, jangan Engkau goyang, tetapkan dia. Kita minta pada Tuhan supaya hati itu tetap di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, nescaya tiada berkekalan ia kerana ia akan mati. Jadi dia nak kena faham, walaupun anda kata kemegahan yang kamu miliki itu sampai tahap manusia sujud pada kamu, engkau sungguh Fir'aun ke macam apa ke, yang Haji Siam ke, apa itu kami siap cakap kat Siam, masuk jaga Siam. Pijak gambar dia masuk penjara kan, main. Tu kata nama Siam kan. Ada wartawan mana Eropah, dia pijak ni gambar dia. Pasal-pasal tu dalam dia 100 tahun. Akan mati dah dua. Tu raja nak pergi menerap. Kau tengok gambar kan. Kita tengok tu dia. Menerap kan. Kita kalau duduk mengangkat tangan aku pasal macam besar kan. Dia menerap ke bawah. Kata besar. Kata anda kata sujud pun manusia pada kamu kan? Kalau sampai tahap itulah kemegahan yang kamu dapat kan? Tapi kamu kena ingat, nescaya tiada berkekalan ia. Kalau lah manusia sujud pada kamu pun, kemegahan itu takkan kekal pada kamu. Kenapa? Sebab yang sujud tu pun nanti akan mati. Kalau dia mati esok, tak ada siapa nak sujud kamu dah. Sebab dia pun makhluk macam kamu. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya, kamu pun akan mati, hak yang sujud pada kamu pun akan mati. Maka tak berkekalan kemegahan kamu. Dan ada pun amal, maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti barang yang diceritakan. Ada pun daripada sudut perbuatan kerja buat, macam mana nak hilang sifat megah, kena cari jalan ataupun salah satu perlakuan yang boleh gugur, yang boleh menghilangkan nampak kemegahan yang ada pada kita. Tetapi dengan syarat tidak melanggar batas-batas syarak. Contohlah kata orang kata punya alim, aku malas nak malu nak dia pakai seluar pendek ya. Itu tak betul pakai seluar pendek saya pun. Seluar pendek duduk kamu buka orang. Tak boleh dah buat cara tu. Jadi cerita dia macam mana nak gugurkan pangkat engkau ni, dengan mana supaya orang tak pandang pada. Dia buat satu cerita. Dia kata gini, ada seorang raja menziarahi ia akan seorang yang sangat zuhud. Zaman dulu ada satu kisah, dia tak sebut kat mana. Cuma dia cerita ada seorang raja, dia nak pergi ziarah seorang alim ulama. Bukan sekadar alim ulama, bahkan zuhud pula. Jadi sebab apa raja nak ziarah ni? Kalau agak-agak orang biasa, raja pergi tak? Buat apa raja nak pergi kalau orang biasa? Bila sebut alim ulama, mana bila raja nak pergi, mesti ada benda yang menyebabkan raja nak pergi ke dia. Jadi mesti ada benda, orang ni mesti ada kemegahan yang menyebabkan raja pun nak pergi ke dia. Kalau tak megah, buat apa raja nak pergi? Raja nak jumpa kita apa tak ada apa-apa, dia tak ada sabar. Maka raja ni nak pergi ziarah orang sebab sifat zuhud dia, sifat alim dia. Maka tak kala mengetahui orang zuhud itu akan kedatangan raja, maka bila orang zuhud ni, alim ulama, para alim ni tahu raja nak datang ziarah dia, maka menyuruh ia dengan menghidang makanan. Maka dia suruh anak dia hidang makanan. Maka memakan ia dengan sangat bersangatan loba dan membesarkan ia akan suapannya, supaya hilang zuhudnya dari dalam hati raja itu. Udah raja datang pun semua, dia pun suruh orang siap, isteri dia, anak dia siap makan. Maka ketika dia minta jamu raja makan, dia pun makan. Tapi cerita dia, makan dia lain macam sikit. Dia pun makan dengan lahapnya dan membesarkan suap. Kalau gini boleh tahan, tapi kalau makan gini, sedangkan raja ni datang jumpa, dengar cerita, kata zuhud. Tapi kalau ni punya makan, tu dia, ni zuhud apa? Nampak? Sedangkan memang dia zuhud.
Tapi cerita dia apa? Maka tatkala melihat ia yang demikian oleh raja itu, maka berpaling ia. Bila raja tengok ini tak jadi apa tu pun ni aku hidup lagi makan ni sampai ni dah lah makan banyak ni pula lari kita berlari jangan kata raja maka raja berpaling daripada dia. Berpaling mana raja kata apa macam ni maka berkata orang zuhud itu, alhamdulillahillazi sarafaka anni. Ketika berpalingnya raja, baliknya raja daripada dia, maka kata dia, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalingkan ia daripada aku. Dipuji Allah Ta'ala apa sebab? Sebab bila aku buat gitu, langsung tak ada pandangan dia pada aku. Tapi kalau aku tak buat gitu, dia pandang aku, ni orang baik, dia pandang aku ni zuhud, dia tak ada pandangan tu. Para ahli ulama' dia tuan tu sifat dia tak ada. Kalau ikut, kalau dia buat biasa pun tak apa, masalah buat biasa tapi tak ada. Sebab nak cerita kemegahan ni, benda ni kalau silap gaya rosak. Maka mengelak tu lebih baik. Tuan-tuan bayang sedangkan nema ni kalau ikut, kalau nema ada sifat tu pun kita kata, kita rasa keberangkalian mereka selamat besar. Sebab dengan ilmu mereka, dengan zuhud mereka tu, itu pun nema tak ada. Tambah kita yang ilmu tak tahu mana, kita buh pula benda tu kita. Memang hancur. Mustahil. Sebab kalau kita baca dalam sejarah-sejarah para ahli ulama dahulu, mereka ni bukan tak boleh memiliki kekayaan. Boleh. Kekayaan tu ada di hadapan mereka. Kalau kita baca balik, kalau dia api pun dia pun selamat. Mereka ni bukan orang pelujuk macam kita, bukan tamak macam kita. Memang boleh selegara serta mereka dengan baik, betul. Tapi ceritanya mereka tolak juga. Pasal apa? Sebab fitnah yang akan datang itu lebih besar. Maka lebih baik mereka tolak daripada mereka mengambil. Maka oleh kerana itu mereka tolak. Itu sebab dalam kita nak hadap diri pada Allah Ta'ala pun, kita kena cari jalan yang bagaimana nak meminimumkan risiko. Macam kita lah hari ni kat dunia. Kalau kita berniaga, kita akan meminimumkan risiko kerugian kita. Kalau rugi pun tak apa. Kalau nak rugi sekalipun, biar rugi nilai yang kecil. Kalau boleh tak nak rugi, tapi orang tak boleh lah, dia ikut mana pun rugi. Tak apalah, oleh kerana itu rugi, kita akan cuba untuk meminimumkan risiko rugi dan tu supaya yang rugi tu sikit. Dia akan jadi juga begitu kita kerja jalan. Maka begitulah juga dalam kita nak hadap diri pada Allah Ta'ala. Cabaran yang datang banyak. Macam mana nak cari cabaran yang kita tak boleh lah, tapi kita terpaksa meminimumkan, rendahkan risiko tadi. Sebab kita tak akan boleh hambungnya. Itu sebab kita kata dia strategi. Sebab dalam kita nak hadap Allah Ta'ala tu, para ahli ulama yang akan tunjuk kepada kita macam mana strategi ni, macam mana kita nak buat. Nanti kita cerita itu dalam bab. Contohlah kata kita ni dah baca bab jangan banyak cakap. Sebab cakap banyak cakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Kita ni gemar benar cakap, tidak berhenti. Nyari tidur je tidak cakap. Jangan tidur cakap. Cakap tu. Dia gemar. Sebab memang cakap ni dia akan bawa macam-macam benda. Asal ke elok, tapi sekejap dia mula pergi merapu, dia pergi bohong, pergi fitnah, pergi ngata, habis semua belaka. Ini semua lingkup habis, rosak habis. Kita macam mana aku nak buat? Maka ketika itu ulama tunjuk pada kita jalan. Oleh mana kita nak sekat diri kita ni supaya jangan banyak cakap. Antara benda yang nak meminimumkan risiko apa? Mengurangkan masamu dengan manusia. Kita kena kurang masa kita dengan orang. Kalaulah selama ni dalam sehari separuh sehari, dalam sehari tu separuh hari kita dengan manusia, maka kena kurangkan masa separuh tadi. Mungkin jadi suku. Tidak duduk dalam rumah tak keluar-keluar, dah keluar juga benda yang perlu. Kan beza duduk dalam rumah ngadap bini dengan ngadap kawan. Beza dengan bini, kadang-kadang ada benda yang penting cakap. Dia cakap dengan bini tak berhenti. Habis kau cakap bayar hotel ke lah, habis itu ya. Mana kurang kan? Bila duduk dalam rumah, kadar perkataan tadi jadi kurang. Maka kena pilih jalan tu. Jangan hati aku nak jaga mulut, tapi duduk dekat kedai kopi sampai kat sehari. Memang kita tempuh jalan tu. Biasa. Nampak? Itu sebab dia kena, memang benda tu
Dia strategi yang kita nampak. Ke dunia kita buat benda tu, tapi kadang-kadang ke akhirat Allah macam kita tak nampak. Memang selama mana pun kita takkan berjaya, andai kata kita tak ikut dia punya cara tu. Maka itu sebab disuruh kita mengenal pasti di mana kelemahan tersebut dan jangan letakkan diri kamu pada tempat yang kamu lemah. Kalau contoh kita tu, aku ni mata tak boleh jaga benar, mata ni dia benar nak tengok semua benda. Contoh kata, duduk dalam rumah, apa benda nak tengok? Tengok ialah rumah baru. Tapi bila keluar, memang habis semua benda kita tengok. Kan kadar tu kurang. Sementara nak melatih diri ni supaya boleh menundukkan pandangan. Betul? Tu diri train. Bila pemandangan kita terbatas, di saat itu kita mula melatih pandangan kita untuk melihat benda-benda yang perlu. Sehinggalah kita berjaya melatih bila kita keluar pun kita melihat benda-benda yang perlu. Sehingga disebut kita mampu untuk menundukkan pandangan qatul basar. Itu sebab tak ada istilah sebenarnya kita ni jalan-jalan nak ngelewar. Ngelewar ni memang cari pasal. Itu sebab tak ada istilah. Itu guru saya dulu cerita. Kalau pergi market, memang kamu tahu kamu nak beli apa kan? Kita tak tahu saja ngelewar. Memang cari nak. Tambah kita hidup ni dengan masyarakat macam-macam jenis ni. Apa dikira aurat? Kita ngaji, ni aurat. Mata tak nak jaga. Memang besar. Kamu dah tahu, market tu bukan hari ni kamu pergi. Kamu dah perlu tahu duduk situ. Kamu tahu ikan duduk kat mana. Kalau kerja mata pun kamu tahu. Ikan kat sini, udang kat sana. Yang kamu pergi tawar 10 kali market tu. Pakai mata kamu tak jaga, telinga kamu dengar orang cakap, mulut kamu jumpa orang cakap. Memang besar. Sebab kita dah tahu benda tu memudaratkan kita. Tapi kita letak juga pada tempat yang nak mudarat, maka kita akan tewas dalam peperangan tersebut. Memang tewas. Ni kata kerja orang beriman ni, dia akan mula memikirkan apa langkah-langkah dia. Kemudian doa tu disebut apa? Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memalingkan ia akan daku. Jadi kata ulama ni, terima kasih ya Allah kerana Engkau telah memalingkan dia daripada aku. Lepas dia tak pandang aku. Itu sebab satu ketika Imam Hanafi ni dia pernah jemput Imam Syafi'i ke rumah dia. Kerana anak Imam Hanafi ni, dia kata mendengar tentang kehebatan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ni guru kepada Imam Hanafi, Imam Madhab kita. Jadi bila Imam Hanafi ni dia pergi, bila Imam Syafi'i ni pergi rumah Imam Hanafi, antara benda yang anak perempuan kepada Imam Hanafi ni dengar tentang kelebihan Imam Syafi'i ni hebat orang cerita. Maka dia pun nak tengok kelebihan tersebut. Maka antara bendanya dihidangkan makanan pada dia. Imam Syafi'i tidur rumah Imam Hanafi. Mula disediakan makanan yang begitu banyak. Imam Syafi'i sentuh makan berapa? Makan. Anak ni kata tu dia dah makan lah, tapi makan dulu. Tapi cerita dia makan banyak. Makan. Anak dia kata, mana orang kata Imam Syafi'i ni hebat ni, makan banyak. Malam tidur. Orang zaman dulu bila air tak ada, disediakan bekas air untuk berwuduk. Anak dia pun sedia bekas air untuk wuduk, untuk Imam Syafi'i dalam bilik. Sampai pagi esok, tengok bekas tu tak terusik. Dia takkan dah bangun malam. Imam so hidup lah. Maka ketika itu, bila esoknya harus esokkannya, kata Imam Hanafi, Hanafi panggil anak dia di pertabik. Wahai anakku, apa sebenarnya yang kamu nak tahu? Maka kata anak dia, Imam Syafi'i ada depan. Aku dengar Imam Syafi'i ini hebat sekian. Dia tetapi bila aku hidah makan, Imam Syafi'i makan semua. Tak nampak langsung. Orang kata bahasa mudahnya, orang kata apa? Berpada-pada makan ni, sentuh belaka. Lepas tu aku sediakan bekas air untuk ambil sembahyang. Aku tengok bekas tu tidak terusik sampai ke subuh. Maka maknanya dia ni tak bangun malam. Kalau dengar ke dia, ni mesti orang yang tak pernah ni bangun malam. Maka kata Imam Hanafi, wahai guruku, kau tolong jawab
kepada kesamaran anakku. Maka kata Imam Syafi'i, aku sentuh semua makanan yang ada, yang kau hidangkan kepada aku, kerana semua makanan yang ada di dalam rumahmu ni lah, aku yakin akan kehalalannya. Sebab apa? Sebab kamu pun imam, kamu orang alim, mana mungkin kamu akan bagi aku benda makanan yang haram? Maka sudah pasti benda yang halal. Maka kerana itu aku tak tahu di mana keberkatan kalau aku sentuh semua makanan dan aku makan. Kita kalau pergi orang alim, makan betul-betul. Bila duduk makan, makan duduk lah. Tapi makanlah. Nak ambil keberkatan orang alim, takkan ada benda lah. Kemudian kamu letak bekas air yang kamu tengok dah terusik sampai subuh. Sesungguhnya pada malam tadi, aku telah menyelesaikan 40 permasalahan yang ditanya kepada aku siang tadi. Jadi maknanya apa? Macam ni tak tidur. Bila tak tidur nak ambil semayang apa? Rupanya malam tu yang kata barang-barang tu, Imam Syafi'i tak tidur. Bila dia tak tidur, maknanya air semayang dia tak batal. Itu sebab Imam Syafi'i wuduk dia maghrib sampai subuh tu. Oh ya. Kita ambil wuduk, kentut saja. Makan banyak, kentut je. Kalau makan goreng, apa kentut ni? Cuma nak ceritanya apa tuan-tuan? Ini cerita macam sesuatu tu tak boleh diukur pada pandangan zahir. Pada di sisi orang, pada mata kita nampak macam salah. Tapi rupa-rupanya dah ada benda di sebalik perkara tersebut. Jadi, habis kita dalam membicarakan bab yang ke-6 pada menyatakan kemegahan. Jadi, kemegahan ni orang suka. Orang suka. Daripada sudut orang nak kita hormat kita, apa semua. Tak, kita tak cari penghormatan manusia. Tapi daripada sudut kita nak hormat orang, itu diajar oleh agama untuk kita hormat. Dalam agama ni, kita ni diajar untuk hormat yang pertama, para alim ulama. Dan tidak menjadi kesalahan kepada kita untuk berdiri meraihkan mereka. Boleh, tak salah. Dan menunduk sekadar duduk, tetapi bukan sampai tahap rukuk. Macam Jepun, dia sampai rukuk. Itu jumpa alim bangun. Itu di antara adab yang memang ada dalam agama. Yang tu dia tak panggil melampau. Yang tu dia ajar kita untuk menghormati. Bahkan menghormati itu satu pahala. Kenapa kita raih? Kita raih dia kerana ilmu yang ada pada dia. Kita raih dia kerana apa? Kerana waraknya dia. Itu di antara benda-benda yang dituntut. Tetapi bukan dicari kemegahan tersebut. Bukan kita dak kemegahan tu, dak orang diri kita datang, dak orang gini, dak gini, dak. Yang tu kena buang semua. Sebab apa? Kita mencari kemegahan yang hakiki, iaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya berhenti, ada apa-apa soalan? Ya, saya betul. Kerana kemegahan dalam segi rupa paras, dia termasuk dalam kemegahan juga, Ustaz. Kemegahan. Dia akan ada satu lagi bab yang nama dia ujub. Ujub ni maksud dia apa? Kagum dengan diri sendiri. Jadi dia contoh suara sedap, muka comel, handsome. Itu nanti dia akan tipu dalam bab apa tu? Tipu kamu. Dia akan ada dalam bab megah dan dia akan ada dalam bab ujub. Dua benda. Ujub yang pertama dia rasa dia hebat. Dia rasa dia comel, dia rasa dia handsome. Maka kalau soalan tadi, adakah dia duduk dalam wujud, dia boleh wujud dalam bab kemegahan? Ya, dia akan ada dalam bab kemegahan. Cuma nanti dia akan wujud bersamaan untuk hilangkan dia, untuk dia kenalkan balik macam mana nak buang sifat tersebut. Sebab semua benda yang ada pada dia bukan hanya buat. Itu je benda dia kekal. Muka comel, kamu tepek muka ni comel? Dah. Kamu minta muka comel? Dah. Tapi Allah Ta'ala bagi. Maka kerana itu memandang balik semua benda ni Allah Ta'ala bagi. Dan comel yang ada pada kamu tu pula berkekalan ke? Dah. Mula 80 esok comel? Tak comel dah. Dia akan menerima perubahan tersebut.
Maka kerana itu kita tidak melihat sebarang bentuk kelebihan yang ada pada kita, melainkan kita balik dan kembali balik kepada yang memberinya. Maka kerana itulah apa dua kelebihan orang kata rajin kamu mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu bukan berlaku jadi baik. Alhamdulillah tu kita nak latih diri kita supaya kita faham yang kita sebut Alhamdulillah, hak rajin yang kamu katakan aku tu bukan aku, Allah Ta'ala yang bagi. Balik-balik pada dia. Aku tak ada apa. Kita nak latih, nak tepih benda tu. Tapi mungkinlah mula-mula tu kita tidaklah faham, sebut je Alhamdulillah. Tak apa lah sebut. Tapi dalam masa yang macam jalan untuk kita faham bahawa yang kita sebut Alhamdulillah itu ialah mengembalikan balik segala kelebihan yang kamu nampak pada aku tu bukan aku, Allah Ta'ala bagi. Aku tak ada apa. Nak rasa diri tak ada apa, susah kan? Nak rasa diri hebat, sedap. Aku, kalau tak ada aku, hidup jadi. Memang kalau kena buah tu nak guna buah modal kita segala-galanya ni, hancur dunia. Tapi nak bagi faham untuk melihat sebarang bentuk kelebihan datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta dalam ketaatan sekalipun. Kita boleh datang masjid, kita boleh datang surah Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kalau bukan Allah Ta'ala berikan kekuatan, Allah Ta'ala bagi kelebihan, tak sampai kita umur Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah boleh duduk dalam majlis ilmu. Kalau bukan Allah Ta'ala bagi ini, tak duduk bila dalam majlis ilmu. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan, Allah Ta'ala bagi taufik. Jadi bila kita hidup ni sentiasa ingat semua ni Tuhan bagi, kan tenang, kan hidup tu akan jadi relax. Alhamdulillah. Tak nampak kelebihan. Maka itu sebab benda ni pun dia bukan selama sebagaimana nama kita manusia, ada masa kita ingat, ada masa kita terlalai. Tapi sekurang-kurangnya di waktu kita ingat itu mendekatkan kita kepada Allah, dan di waktu kita lalai itu, maka dengan ilmu yang ada tadi mengingatkan kita kembali untuk duduk pada landasan yang sebenar, supaya kita tak selama-lamanya terbabat daripada berjalan. Itu yang kalau betul yang kita nak latih. Dan perjalanan kita ni tuan-tuan, latihan ni tuan-tuan, seumur hidup kita. Selagi kita hidup, inilah perjuangan kita. Sebab perkara yang paling penting, la tayasu min rahmatillah, jangan sesekali berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tidak ada istilah terlewat, tidak ada istilah terlambat. Selagi Allah Ta'ala berikan nyawa kepada kita, selagi hayat di kandung badan, kita mempunyai ruang dan peluang yang besar untuk kita memperbetulkan kembali segala salah dan silap kita. Apa pun dosa yang pernah kita lakukan, besar mana dosa yang kita lakukan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak Adam, jika kau datang kepada aku, dosa yang kau bawa melangit tinggi, tapi dengan syarat engkau tidak mensyirikkan aku. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepada aku, dosa yang kau bawa sebanyak buih yang ada di lautan, maka kata Allah Ta'ala, aku akan ampunkan dosamu, fala ubali, dan aku tidak akan peduli. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku boleh ampunkan dosamu dan aku tak peduli sikit pun. Maka Allah Ta'ala sebut tentang apa tuan-tuan? Besar tu, tinggi tu dosa. Bawa dosa kepada Allah Ta'ala, dosa tu langit tinggi. Bawa kepada Allah Ta'ala, dosa sebanyak buih ada di lautan, bertimbun-timbun dosa. Tapi dengan syarat nak balik kepada Allah Ta'ala. Kau minta ampun pada aku, kata Allah Ta'ala, aku ampunkan dosa. Maka nak tunjuk pada apa? Allah Ta'ala buka seluas-luasnya, tidak ada had. Tapi dengan syarat, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini kita ngaji dalam akidah, kita ngaji dalam tauhid. Jaga lesen tu betul-betul. Kata Allah Ta'ala, kamu kembali kepada aku, minta ampun kepada aku, kata Allah Ta'ala, aku ampunkan dosa. Hingga kan dalam lain kata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, jika engkau berjalan kepada aku, nescaya aku akan berlari kepada aku. Ini hadis simbolik. Jangan faham berlari macam kita pula. Allah Ta'ala sebut, wahai Adam, jika engkau nak datang kepada aku berjalan, nescaya aku akan berlari kepada aku. Jika engkau mendekatkan dirimu sehasta, aku akan mendekatkan diriku sejengkal denganmu. Ini tunjuk apa? Allah Ta'ala maha suka kepada hamba-hambanya yang nak balik kepada dia. Allah Ta'ala amat suka kepada hamba-hambanya yang nak balik kepada dia. Maka kerana itulah tuan-tuan, yang pertama, niatkan betul-betul. Kita betul-betul nak balik kepada dia. Kemudian kita bertaubat bersungguh-sungguh dengan cara jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan para alim ulama. Macam mana jalan taubat? Maka beristiqamah, minta kekuatan pada Allah Ta'ala. Kekuatan ni Allah Ta'ala bagi.
Maka minta kekuatan pada Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan permintaan hamba-hamba ni. Yang penting jangan berputus asa. Sebab putus asa ni buah yang banyak membinasakan manusia. Putus asa ni boleh datang macam-macam keadaan. Setan tu memang kerja dia. Yang dua orang pun boleh jadi setan. Orang setan ni lagi bahaya pada setan, betul? Aku kata setan tak apa. Setan ni dia tak boleh tarik tangan kita. Ni setan orang ni dia boleh tarik tangan kita. Macam-macam hal. Alah, kamu duduk macam aku. Baik pun. Habis. Hancur. Itu kata setan orang. Itu buah power tu. Orang jadi baik, jadi jahat balik tu. Ini cerita cabaran. Tapi yang pentingnya, orang yang nak berubah tadi itu dia mesti istighfar. Minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Itu dan rahmat Allah sekalian. Moga-moga sedikit perbincangan kita pada malam ini mampu untuk beri manfaat bersama. Untuk yang terakhirnya di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun kita tak tahu surah boleh buka ke tak nak. Agak-agak buka lah. Tutup lagi tuan-tuan. No. Tapi kalau ikut PKP tak buka lah. Azan. Sebab dia walaupun PKP kalau ikut asas, tapi cuma dia duduk di bawah takbiran Majlis Agama Sultan ni. Kalau Sultan ada tutup, memang tutup lah. Cuma dia hak kalau kita tengok lah. Kalau tak, tengok. Ni pun satu ujian untuk kita. Di saat kita boleh datang, orang tidak nak datang. Maksud tutup, baru berpisik. Bila nak buka masjid, bila nak buka surah. Dan benda-benda ni ujian tu sebab kita. Sebenarnya kalau kita renung balik, jangan takut dengan zaman ni. Rasa macam dah rupa macam tak lama lah dunia ni. Bukan yang minta kiamat kan, tapi suram benar rasanya. Suram. Kalau pergi masjid surau di arah kita dengan makin kurang. Tu yang takut. Patutnya kita dah tak boleh mana, datanglah masjid surau. Apa lagi tu buat? Kalau masjid An-Nur tu dua sah dah selang. Berapa orang kan? Masjid ni arah antara tu tidak makin betul. Jadi maknanya rasa patutnya kita rasa patutnya kalau macam-macam ni kompang biarlah penuh masjid. Inilah masa kita nak minta pohon pada Allah Ta'ala. Jadi saat kita diuji Allah Ta'ala, mari sama-sama kita memperbanyakkan istighfar. Istighfar ni penting. Kita istighfar, ajar isteri kita, ajar anak-anak kita untuk istighfar. Lafaz yang paling ringkas, Astaghfirullahaladzim. Banyak kan? Lazimkan setiap hari. Lagi banyak, lagi bagus. Moga-moga dengan apa yang kita istighfar, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan apabila Allah Ta'ala ampun dosa kita, maka Allah Ta'ala akan angkat musibah. Yang kedua, memperbanyakkan selawat kata Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dua benda yang penting. Saat ni kata guru saya almarhum Syekh Muhtar, dua benda yang takkan terluput dengan peredaran masa. Dua benda, istighfar, selawat. Istighfar, selawat. Istighfar, selawat. Ibu segala-galanya. Ibu ketenangan, menghapuskan dosa, menurunkan rahmat, melembutkan hati, menambahkan iman. Ini dua benda. Cuma kita hati waktu istighfar, sambil-sambil istighfar sebut Astaghfirullah, hati ingat ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Selawat atas Nabi, selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini semua sumber ketenangan di akhir zaman. Dua benda selamatnya kita. Dalam masa yang sama, amallah doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW yang kita dah sebut tu. Ini masa dia. Patutnya memang dulu lagi kita amal betul, tapi tak apalah. Hari ini kita sedar dah tak ada siapa yang boleh jaga kita. Tak ada siapa pun boleh jaga kita melainkan Allah Ta'ala. Hari ini kita pun tak tahu kita selamat tidak, betul? Atau keluar rumah baca doa yang kita dah ada hadis Nabi kata pagi 3 kali, petang 3 kali, subuh 3 kali, asar ataupun maghrib 3 kali. Doa paling kurang ini ubat wajib nak baca setiap kali, tu lagi bagus. Baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. 3 kali subuh, 3 kali asar. Sebab ubat tu satu dia expired dia. Baca pagi dia expired asar. Tak baca asar pula habis tak ada. Makan pula ubat baru. Bila Nabi sebut tu mesti ada sebab dia. Masuk tempat-tempat baru, baca doa-doa ta'awuz yang dalam hadis kata, dalam surat yang kalau kita baca a'udzu bikalimah billahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk maghrib baca
masuk tempat tak biasa pergi baca, masuk hutan baca, maka itu ketuntungan. Tak ada siapa yang boleh jaga kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ni gantung kita pada Allah Taala ya tuan. Kita kalau tengok nombor memang benar. Tengok nombor udah taman jaga, ini jabatan air, melemat pun yang saya mulia. Yang benda nak berlaku dia berlaku kan. Cuma daripada sudut pergantungan kita Allah Taala, usaha ikhtiar wajib ikut. Dan suruh pakai top, pakai mak, pakailah mak. Contoh dah kata kan, peluang nak pakai mak, pakailah. Itu usaha ikhtiar kita. Suruh jaraklah. Tak perlu nak soal lah benda tersebut. Ini pun syarat ketika syarat. Orang agama lebih awal lagi bincang pada kita. Jadi kita yang tak tahu apa ikut je sebagaimana yang telah diterangkan oleh mereka Jadi itu saja. Dan kita nak membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdan wa fi ni'ma yukafi manzilah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan bihamdika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين. اللهم احفظ بلادنا من الغلاء والوباء والبلاء ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد. Yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang lemah perempuan itu datang dari terjemahan dan istirahat dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.